Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 245 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 12,259 kes, iaitu bersamaan dengan 65.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut. Sabah 106 kes, Selangor 59 kes, Kedah 53, Wilayah Persekutuan Labuan 8, Sarawak 6 kes, Melaka 5 kes, Terengganu 3 kes, Kelantan 3 kes, Pahang 1 dan Perlis 1 kes. Sehingga 16 Oktober 2020, jam 12 tengah hari, sebanyak 629 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 18,758 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 6,323 kes. Kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 489 kes bersama dengan 77.7%. Lebih banyak keputusan makmal telah pun diperolehi. Makmal di Sabah misalnya telah menjalankan 3,296 ujian seharian dan Tentera Udara Diraja Malaysia telah membantu menghantar 5,340 sampel ke Semenanjung Malaysia untuk ujian diproses. Manakala negeri-negeri di Lembah Kelang pula merangkumi 9.5% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu negeri Selangor mencatatkan 50 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 8 kes dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 2 kes. Kesemua negeri-negeri ini adalah dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Secara keseluruhan, sebanyak 38 kes iaitu 6% pada hari ini adalah daripada kluster Tembok, kluster penjara Reman dan juga kluster penjara Seberang Perai. Kes-kes ini sememangnya terasing di dalam penjara. Ingin dimaklumkan, daripada 629 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 2 kes import yang telah mendapat jangkitan dari luar negara. Yang kesemuanya melibatkan warga negara, iaitu yang pulang dari New Zealand 1 kes, daripada Singapura 1 kes. Kedua-dua kes ini dilaporkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Daripada 627 kes penularan di dalam negara, 577 kes adalah warga negara Malaysia dan 50 kes adalah bukan warga negara. Daripada jumlah keseluruhan kes pada hari ini, 16 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah, yang menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 437 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 489 kes telah dilaporkan hari ini, iaitu 260 kes daripada saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19, 71 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 158 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 50 kes telah pun dikesan hari ini, 25 kes daripada saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19, 8 kes daripada kluster baru iaitu kluster Merbuk, 6 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 6 kes daripada saringan pulang dari negeri Sabah dan 5 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Pulau Pinang, 33 kes telah dikesan, 32 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 1 kes saringan tahanan lokap. Di wilayah Persekutuan Labuan, 19 kes telah pun dikesan, 9 kes daripada kluster Bah Bandel, 6 kes daripada saringan pulang dari negeri Sabah, 3 kes dari saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 1 kes saringan sign off kapal.
Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 8 kes telah dikesan iaitu 3 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan juga 4 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Perak, 9 kes telah dilaporkan, 5 kes daripada kluster baru iaitu kluster Buntar dan 4 kes daripada kluster baru iaitu kluster Lekir. Di negeri Kedah, 7 kes telah dilaporkan iaitu 6 kes daripada kluster Tembok dan 1 kes severe acute respiratory infection telah dikesan. Di negeri Johor, 5 kes telah dilaporkan iaitu 2 kes daripada kluster Semera, 1 kes saringan pulang pada kawasan berisiko tinggi di Sabah, 1 kes saringan kontak rapat kes positif dan juga 1 kes saringan bergejala. Di negeri Melaka, 3 kes telah dikesan, 2 kes daripada kluster utama dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Di wilayah Persekutuan Putrajaya pula, 2 kes telah dikesan iaitu 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Buntar dan 1 kes daripada kluster Selasih. Di negeri Sembilan, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 telah pun dikesan. Di Pahang, 1 kes sign off kapal telah dikesan. Sehingga kini terdapat 99 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 31 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang diperolehi daripada CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat 6 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 176 kes iaitu bersamaan dengan 0.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes yang pertama ialah kes kematian 171, kes 11,628 iaitu seorang lelaki warga negara berusia 66 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, kencing manis dan penyakit strok. Beliau telah meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes kematian kedua iaitu kes kematian 172 ialah kes 15,853, seorang lelaki warga negara berusia 72 tahun mempunyai penyakit jantung dan beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent Sadakan. Kes kematian ketiga ialah kes kematian 173 iaitu kes 18,618, seorang lelaki warga negara berumur 39 tahun mempunyai sejarah strok dan meninggal di Hospital Semprona. Kes yang keempat ialah kes kematian 174 iaitu kes 18,616, seorang perempuan warga negara berusia 74 tahun. Beliau mempunyai penyakit darah tinggi, kencing manis dan penyakit buah pinggang. Beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes yang kematian kelima iaitu kes kematian 175 iaitu kes 18,617, seorang lelaki warga negara berusia 67 tahun mempunyai penyakit darah tinggi dan penyakit strok. Beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes kematian ke-6 iaitu kes kematian 176 iaitu kes 18,676, seorang lelaki bukan warga negara berusia 52 tahun mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, penyakit jantung, penyakit kulit psoriasis dan penyakit tulang belakang. Beliau meninggal di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Ingin dimaklumkan bahawa terdapat 3 kes kluster baru dikenal pasti pada hari ini. Kluster baru yang pertama ialah kluster Lekir. Kluster baru ini melibatkan daerah Manjung di negeri Perak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 17,526 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 5 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 16 Oktober 2020 jam 12 tengah hari sejumlah 144 individu telah pun disaring, di mana 6 kes dikesan positif COVID-19, 2 individu adalah negatif dan 136 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster Buntar.
Kluster baru ini melibatkan Kuala Muda di negeri Kedah, daerah Kerian di negeri Perak dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-18,035 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 15 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Kedah. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 7 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 16 Oktober 2020, sejumlah 51 individu telah pun disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19 dan 43 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir ialah kluster Merbuk. Kluster baru ini melibatkan daerah Kuala Langat, Klang, Kuala Selangor dan Petaling, negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-17,983 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 9 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 8 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 16 Oktober 2020, sejumlah 270 individu telah pun disaring, di mana 9 kes dikesan positif COVID-19 dan 261 individu masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces, dan elak bersembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat peletup muka di tempat awam dan juga kalau jika bergejala, dan WARN iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan, iaitu elakkan bersalaman ataupun bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukanlah aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera mendapatkan pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan pengembara dan pemastautin tetap yang dikesan positif COVID-19 daripada 3 April hingga 16 Oktober 2020. Jumlah kes yang telah dikesan positif adalah 1,125 kes dan pada hari ini kita ada 2 kes positif, iaitu masing-masing 1 kes yang pulang daripada New Zealand dan Singapura. Seterusnya dimaklumkan pada hari ini kluster bunga telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari. Setakat ini 104 kluster telah pun tamat pemantauan 28 hari. Jadi setakat ini jumlah kluster yang telah dilaporkan di Kementerian Kesihatan ialah 181, termasuk 3 kluster baru yang dikenal pasti pada hari ini. Jadi laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 16 Oktober 2020 adalah sejumlah 77 kluster. Dan pada hari ini 21 kluster aktif ada pertambahan kes dan 56 kluster aktif tiada pertambahan kes. Dan kluster yang pertama ialah kluster ramai-ramai di Sandakan Sabah, ada pertambahan 39 kes menjadikan jumlah kes 156. Jumlah individu yang disaring adalah 681. Kluster yang kedua ialah penjara reman di Pulau Pinang, ada pertambahan 27 kes menjadikan jumlah kes 217.
Jumlah individu yang disaring setakat ni ialah 2,683. Kluster ketiga ialah Kasih di Lahad Datu Sabah, ada pertambahan 11 kes. Jumlah kes ialah 45, jumlah individu yang disaring ialah 1,861. Kluster Benting di Lahad Datu Sabah ada pertambahan 9 kes, iaitu jumlah kes yang positif setakat ni ialah 1,040 kes. Jumlah individu yang telah disaring setakat ni ialah 16,449 individu. Kluster Bah Bandel di Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah keseluruhan 17 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 494 kes. Kluster Merbuk iaitu kluster yang baru di Selangor ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah keseluruhan 9 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 270. Kluster Tembok di Kedah dan Perak ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah keseluruhan 1,525 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 6,971 individu. Kluster Buntar iaitu kluster yang baru yang telah diumumkan bahawa sebentar tadi ialah ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah keseluruhan 8 kes dan individu yang disaring untuk kluster ini ialah 51. Kluster 7 Serangkai di Sabah ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah keseluruhan 94 dan jumlah individu yang saring ialah 2,315 individu. Kluster Penjara Seberang Perai ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah keseluruhan 28. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 530. Kluster yang baru Lekir di Manjung Perak ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes ialah 6. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 144. Seterusnya, kluster utama ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 135. Setakat ini kita telah berjaya menjalankan saringan untuk 572 individu. Kluster Jalan Meru ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 107 dan jumlah individu yang disaring untuk kluster Jalan Meru ialah 1,004 individu. Kluster Bestari di Sandakan Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 23. Jumlah individu yang disaring ialah 55. Kluster Simera ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 33, jumlah yang disaring 549. Kluster Khazanah di Lahad Datu Sabah ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes ialah 18, jumlah yang disaring 1,439. Kluster Sungai Wei ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 33 kes. Jumlah yang disaring setakat ini untuk kluster Sungai Wei ialah 251. Kluster Bah Manggis ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 29. Jumlah yang disaring 580 individu. Kluster Tanah Merah di Tawau Sabah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 29. Jumlah individu disaring 84. Kluster Selasih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes ialah 20 dan individu yang disaring 290. Kluster Kausing di Tawau Sabah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 16. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 52 individu. Kluster Bangang-Bangau tiada pertambahan, kluster laut pun tiada pertambahan, kluster sungai pun tiada pertambahan, kluster Benteng Pelabuhan Kelang tiada pertambahan, kluster pulau tiada pertambahan, kluster Bah Sintok di Universiti Utara Malaysia pun tiada pertambahan, kekal 36 kes. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 61 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR untuk pada 15 Oktober 2020, kita lihat kapasiti telah ditambah kepada 54,706 ujian seharian. Dan pada semalam kita berjaya melaksanakan 24,952 ujian seharian bersamaan dengan 46%. Terusnya dimaklumkan ujian kapasiti harian 3 makmal COVID-19 di Negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 15 Oktober 2020 dan kapasiti maksima untuk 3 makmal ini ialah 2,500. Tetapi kita telah menerima sampel 3,296 semalam dan kita berjaya menjalankan ujian 3,032 ujian seharian, iaitu melebihi kapasiti iaitu 121%. Dimaklumkan juga jumlah kumulatif ujian RTK antigen untuk pada 15 Oktober 2020 adalah sejumlah
289,400 ujian RTK antigen. Dan ujian yang dikesan positif adalah 2,338 ujian bersamaan dengan 0.8%. Dan apa yang pasti kita juga berjaya menjalankan ujian RTK antigen ni dan lebih pada 50% adalah dijalankan di negeri Sabah. Jadi pada hari ini dapat kita rumuskan kes baru yang telah dikesan ialah 629 dan melibatkan 2 kes import. Dan kalau kita lihat pertambahan kes ialah di negeri Sabah. Walaupun ini adalah kerana kita masih menjalankan kegiatan kita iaitu menyaring dan aktiviti-aktiviti kesihatan awam untuk melaksanakan aktiviti di lampangan. Jadi ujian-ujian ini telah dipertingkatkan dan juga keputusan ujian telah pun kita terima dan hasilnya kita harap dapat mengesan kes-kes yang positif dan diasingkan dan kes-kes yang negatif yang terdedah berkes yang positif dikuarantinkan. Dan ujian ini akan dijalankan lagi untuk tempoh masa yang terdekat. Semalam kita telah hantar 75,000 ujian RTK antigen dan kita akan hantar lagi 25 ujian RTK antigen minggu depan. Jadi pada keseluruhannya kita telah hantar lebih pada 105 iaitu keseluruhan untuk termasuk minggu depan ialah 115,000 RTK antigen ke negeri Sabah. Jadi kita harapkan dengan penambahan ujian RTK antigen kita dapat mengesan lagi banyak kes-kes positif COVID-19 di negeri Sabah. Seterusnya saya pergi ke soalan iaitu daripada soalan daripada Asro Awani. Cycle threshold ataupun CT value pada gelombang pertama dan kedua dianggarkan sekitar purata 23 hingga 30. Pada gelombang ketiga ini difahamkan purata nilai CT value ini lebih rendah iaitu sekitar 16 hingga 18 sekaligus memudahkan jangkitan. Mohon penjelasan Tan Sri berkenaan dengan purata nilai CT value di Malaysia ketika ini dan adakah ia disebabkan oleh mutasi di 614G. Jadi kalau kita lihat kepada CT value ataupun nilai ambang untuk ujian RTK antigen, definisi CT value ialah bilangan kitaran yang diperlukan untuk penumpuan ataupun penumpuan fluoresan untuk melepasi ataupun melintas paras ambang itu threshold. Dan kalau paras ambang dilintasi dengan cepat, maka CT value dia ada rendah. Kalau paras ambang dilintasi lambat, jadi CT value adalah panjang. Jadi kita lihat dalam kita melaksanakan kajian, jadi purata dia lebih kurang ada 40 kitaran yang telah kita laksanakan di makmal. Dan CT value ni kalau jumlah virus dalam tubuh tu tinggi, maksudnya dia akan melintas paras ambang ni dengan lebih cepat. Jadi CT value dia adalah kurang. Kalau kita dapat gunakan CT value sekarang ni, kalau kita menjalankan ujian RTK, ujian RT-PCR, kita dapat pastikan, jadi kita telah pun melaporkan ujian tu bersama dengan CT value. Kalau CT value dia rendah, bermaksud satu, jumlah virus ataupun kandungan virus dalam tubuh tu adalah tinggi. Yang itu pertama. Yang kedua, kalau CT value dia rendah, maksudnya jangkitan tu masih baru lagi. Jadi kalau CT value dia lambat ataupun panjang, berarti jangkitan tu mungkin pada pengakhiran. Jadi kalau dari jangkitan katalah CT value dalam 40, kita tahu jangkitan telah bermula dan telah pun hampir tamat. Dan bila hampir tamat 14 hari ke atas, jadi keboleh jangkitan tu adalah kurang. Keboleh jangkitan CT value adalah rendah, jadi keboleh jangkitan tu adalah amat tinggi. Jadi kita lihatkan di negeri Sabah, kita mungkin juga CT value yang kita kesan ialah kerana kita melaksanakan aktiviti saringan dengan cepat. Kalau kita menjalankan dengan cepat, kita mengesan iaitu kes-kes pada permulaan
Dibandingkan dengan gelombang pertama dan kedua, city value dia adalah pada penghujung atau penghujung jangkitan. Jadi apa yang kita telah menjalankan ialah active case detection. Kita mengenal pasti kes dengan cepat, jadi city value dia rendah, dan juga kemungkinan jumlah virus ketika itu ada tinggi. Bila jumlah virus tinggi dalam badan seseorang tu, jadi kebolehjangkitan dia lebih tinggi. Dan juga mungkin pada peringkat awal, kita dapat mengesan dari peringkat awal. Ada lagi faktor yang keempat ialah mungkin sebab mutasi virus tu di 614G menjadikan jumlah iaitu kandungan virus load tu adalah tinggi, dan ini menyebabkan virus tersebut mudah dijangkiti. Jadi kalau hari ini kita lihat city value yang rendah di Sabah dan juga di Kedah, jadi mungkin disebabkan oleh mutasi virus dan jangkitan yang telah berlaku lebih cepat di kalangan mereka yang telah terdedah pada kes-kes yang positif. Soalan kedua yang telah bangkitkan oleh Astro Abani ialah jauh manakah benar yang kebanyakan kes COVID-19 di Sabah adalah asymptomatic, iaitu tanpa gejala, yang bermakna mereka dengan virus ni tidak bergejala dan seterusnya menjadi jumlah virus ni merebak dengan lebih cepat. Jadi kalau kita lihat untuk seluruh negara, 70 hingga 80% jangkitan pada tahap 1 dan 2. Tahap 1 tak ada gejala, tahap 2 gejala ringan saja. Jadi dalam 70 hingga 80%. Begitu juga kita mengesan di negeri Sabah, iaitu 70 hingga 80% yang pada tahap 1 dan 2. Jadi kita menggunakan pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah untuk menempatkan mereka di pusat tersebut untuk kita pastikan jangkitan tu dikawal, iaitu isolasi pengasingan, dan juga sebab mereka bergejala ringan ataupun tanpa gejala, tapi kita pastikan mereka tak menjangkiti orang lain sebab city value adalah rendah, dan apabila city value ni rendah, kebolehjangkitan tu adalah amat tinggi. Jadi kita kena kuarantin ataupun kita kena asingkan mereka sekurang-kurangnya untuk tempoh 10 hari. Selepas 10 hari, kebolehjangkitan adalah kurang. Berarti kalau kita kesan city value tinggi, iaitu mungkin penghujung jangkitan dan kebolehjangkitan itu adalah kurang. Jadi mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, virus ni ada kebolehjangkitan iaitu dalam tempoh 10 hari. Tapi di Kementerian Kesihatan kita panjangkan lagi untuk 14 hari, jadi kita asingkan dan rawat pesakit tersebut untuk tempoh 14 hari. Selepas tempoh 14 hari, walaupun RT-PCR adalah positif, tetapi kebolehjangkitan telah pun amat kurang. Jadi kebolehjangkitan adalah sebelum hari ke-10, yang tinggi sebelum hari ke-10. Soalan ketiga ialah daripada TV Al-Hijrah, iaitu soalannya ialah perlukah mereka yang mempunyai kontak rapat dengan individu positif menjalani swab kedua selepas ujian pertama negatif dalam tempoh kuarantin 14 hari. Mereka yang telah dikenal pasti sebagai kontak rapat, iaitu kalau kita terdedah pada kes yang positif, iaitu kurang pada 1 meter, ataupun kita ada bersalaman ataupun menyentuh pesakit yang positif tanpa menggunakan protection, dan ataupun pesakit yang positif bersin depan kita dalam jarak yang dekat, maka kita dikenal pasti sebagai kontak rapat. Dan kontak rapat akan dikenal pasti, dan kita akan keluarkan HSO, iaitu Home Surveillance Order, dan memakai gelang, dan juga kita menasihatkan mereka untuk memantau kesihatan mereka menggunakan MySejahtera, dan kita akan pantau untuk tempoh 14 hari. Dan kita dapati 75% daripada mereka dikesan positif pada hari pertama, iaitu hari pertama di kuarantin. 25% dikesan positif pada hari ke-13. Jadi kita kena, sebab tempoh kuarantin ialah 14 hari, jadi kita kena kuarantin untuk tempoh 14 hari supaya kita dapat pastikan mereka yang 25% ni tak terlepas kuarantin. Kalau tidak,
kalau kita menjalankan ujian pertama negatif, jadi kemungkinan mendapatkan positif tu ada, iaitu lebih kurang 25% pada hari yang ke-13. Jadi memang adalah wajib untuk setiap mereka yang telah diberikan home surveillance order ataupun dikenal pasti sebagai kontak rapat dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Seterusnya, soalan daripada bernama iaitu merujuk kepada hantaran FB KPK menyeru lebih ramai sukarelawan perubatan sertai pasukan Kementerian Kesihatan. Adakah gelombang ketiga ini terlalu cepat merebak sehingga ia dilihat memakan sumber manusia Kementerian Kesihatan yang terlalu ramai? Jadi kita lihat sekarang ni kita dalam keadaan krisis dan apa yang pasti ialah krisis di negeri Sabah, kita lihat peningkatan kes pada setiap hari. Dan dalam keadaan biasa iaitu kita cukup dari segi sumber manusia untuk menjalankan ataupun memberikan perkhidmatan kesihatan. Tetapi sekarang ni dalam krisis dan kita ada 19 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah yang telah dibina untuk kita menampung kes-kes tahap 1 dan tahap 2. Jadi kita juga memerlukan tambahan sumber manusia untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kesihatan dalam pusat ini dan juga aktiviti-aktiviti kesihatan awam di lapangan. Setakat ini kita lihat dan kita telah menggerakkan warga Kementerian Kesihatan Dalaman di negeri Sabah sejumlah 492 orang anggota perubatan dan 52 orang anggota kesihatan awam telah digerakkan secara dalaman di negeri Sabah sejak sebulan dulu. Dan sehingga tarikh iaitu 14 Oktober 2020 sejumlah 175 orang anggota perubatan dan 48 orang anggota kesihatan awam telah digerakkan dari negeri-negeri lain ke negeri Sabah. Jadi setakat ini daripada Kementerian Kesihatan sama ada di negeri Sabah ataupun negeri-negeri lain sejumlah 767 orang anggota pelbagai kategori telah pun kita gerakkan ke negeri Sabah. Jadi kita menggunakan kaedah whole government dan whole public ataupun society approach. Jadi dari segi government ataupun kementerian, kita telah menggerakkan warga kerja Kementerian Kesihatan ke negeri Sabah. Jadi kita pun terbuka juga